Bersua kembali. Antara fokus dari Bumi ke Nyalang hari ini, agenda pembangunan digital ke arah memastikan liputan telekomunikasi secara menyeluruh. Perinciannya bersama Vanessa Mering. Silakan, Vi. Ya, Atika, kerjasama antara agensi-agensi kerajaan serta swasta penting ke arah membantu kerajaan negeri merealisasikan agenda pembangunan digital di Sarawak. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julaihi Narawi berkata, ia sekaligus memastikan liputan telekomunikasi di seluruh negeri mencapai sasaran 100% menjelang tahun 2030. Datuk Julaihi memberitahu kerjasama ini merupakan pemacu utama pembangunan infrastruktur digital serta modal insan yang akan memberi manfaat kepada pelbagai sektor di negeri ini agar terus berdaya saing di global. Jelasnya, selain daripada inisiatif yang dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia serta Tenaga Nasional Berhad, Sarawak juga komited melaksanakan pelbagai usaha pembangunan infrastruktur digital di negeri ini. Sarawak kita mempunyai SMA dan SDEC yang memberi fokus kepada bagaimana nak memperluaskan liputan konektiviti terutama sekali di kawasan dua bandar. Bercakap dalam sidang media selepas merasmikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Sarawak Digital Economy Corporation Berhad bersama rakan-rakan strategik di Kuching, Datuk Julaihi berharap kerjasama ini akan menggalakkan lebih banyak syarikat swasta tampil memberi sumbangan ke arah agenda transformasi ekonomi digital di Sarawak. Pada majlis tersebut, beliau turut menyaksikan acara menandatangani antara SDEC serta rakan-rakan strategiknya iaitu Sarawak Energy Berhad, Sentex Sendirian Berhad dan People Science Sendirian Berhad. Kerjasama tersebut dijangka memperkasa agenda pendigitalan dalam pelbagai industri di negeri ini menerusi pembangunan rangkaian 4G dan 5G secara menyeluruh. Selain itu, Datuk Julaihi Narawi juga menyaksikan pertukaran memorandum persetujuan antara SDEC, Sentex dan Netafim Thailand Company Limited yang berhasrat mewujudkan sebuah platform pembangunan modal insan penerokaan teknologi dalam bidang pertanian di Sarawak. Kerja-kerja pembinaan gantian penuh struktur bangunan sekolah kebangsaan SK Serumbu yang akan dilaksana tahun hadapan dijangka siap dalam tempoh 18 hingga 24 bulan. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Dr. Anwar Rapai berkata, status projek tersebut kini pada fasa ketiga iaitu untuk ditenderkan. Jelas Datuk Dr. Anwar, sebuah blok sementara dengan 6 bilik darjah akan dibina bagi menampung murid-murid di sekolah itu sepanjang tempoh kerja pembinaan dilaksanakan. The new school, which is Gantian Penuh, will be listed under the third phase of the 1 billion. So, I think the third phase should start by the next year. But because of that, we have already allocated 400 to build the temporary block. So that the current block which is not suitable, so the students can move to the temporary block before the new school complete within 19. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program sesi dialog Persatuan Ibu Bapa dan Guru SK Serumbu di Bau. Terdahulu berucap, beliau berkata apabila siap kelak, blok baharu itu akan merangkumi 12 bilik darjah baharu, blok pentadbiran dan makmal komputer. Pada program tersebut, Datuk Dr. Anwar Rapai turut melawat ke bangunan SK Serumbu bagi melihat sendiri keadaan struktur bangunan sekolah kategori daif itu yang memerlukan pembinaan segera. SK Serumbu yang dibina pada tahun 1958 di bawah Majlis Daerah Bau itu kini mempunyai 21 orang guru serta hampir 270 orang murid. Pemeriksaan kesihatan berkala amat penting untuk menilai tahap kesihatan diri. Namun kesedaran untuk mendapatkan pemeriksaan berkala ini masih rendah dalam kalangan komuniti. Justru itu, program Jelajah Sihat Sarawakku Sayang yang diadakan di Dewan Undangan Negeri Dun Palawan disifatkan mampu memupuk kesedaran penjagaan kesihatan kepada penduduk setempat.
Menurut Timbalan Menteri Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Kesihatan Awam, Michael Tiang Ming Tee, sebanyak 10 lokasi di Dun Pelawan telah dikenal pasti sebagai lokasi program berkenaan. Katanya penduduk digalakkan untuk mendapatkan pemeriksaan kesihatan yang merangkumi pemeriksaan tekanan darah, indeks jisim tubuh, ujian komposisi badan dan ujian darah. Jelasnya, semua pemeriksaan tersebut tidak mempunyai had jumlah peserta kecuali ujian darah yang dihadkan kepada 100 orang penduduk golongan B40 sahaja. Hopefully in the future we'll do more of this program around not only in Pelawan, if possible, all over Sarawak. Even rural area, not only town area, rural area, because we want everyone to have equal access, especially B40 group have an equal access to such free health check by the KKM officer. Beliau ditemui ketika meninjau pelaksanaan program tersebut yang diadakan di bangunan Life Care Society di Jalan Persiaran Brook Sibu. Klinik kesihatan Siburan yang telah beroperasi lebih 30 tahun lalu kini bakal digantikan dengan sebuah klinik kesihatan baharu. Ia dijangka mula beroperasi pada suku kedua tahun 2023 dengan kos pembinaan sejumlah 28.6 juta ringgit di bawah rancangan Malaysia ke-11. Wartawan Eric Christopher ada perinciannya. Sejak 3 dekad dahulu, penduduk di sekitar kawasan daerah Siburan ini hanya mendapatkan perkhidmatan serta kemudahan kesihatan daripada klinik kesihatan Siburan yang lama dan semakin hari semakin uzur. Namun begitu, penduduk di kawasan ini bakal menerima perkhidmatan kesihatan yang lebih moden dan efisien apabila klinik kesihatan Siburan yang baru dan kini sedang dalam proses pembinaan siap sepenuhnya dan dijangka beroperasi pada tahun hadapan. Projek pembinaan klinik kesihatan Siburan yang baru mula dilaksanakan sejak 2017. Ia merupakan pembangunan klinik kesihatan kelas 3 bagi menggantikan klinik kesihatan sedia ada di daerah tersebut yang dibina pada awal 70-an dan kini tidak dapat menampung keperluan penduduk setempat yang semakin meningkat. Pada sesi persidangan Dewan Undangan Negeri ke-19 Mei lalu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Sri Dr. Sim Hui Hian yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan mengumumkan status kemajuan fizikal klinik kesihatan Siburan telah mencapai 88% setakat April 2022 dan dijangka siap pada penghujung tahun ini. Selain dilengkapi peralatan baru serta kaki tangan yang mencukupi, klinik kesihatan yang dibina di tapak seluas 2.43 hektar itu juga akan dilengkapi dengan bilik makmal, unit pergigian selain menyediakan perkhidmatan kecemasan selepas waktu pejabat. Justru itu, pembinaan klinik baharu ini amat dialu-alukan oleh masyarakat setempat sekitar daerah Siburan yang sebelum ini terpaksa mendapatkan kemudahan serta rawatan kesihatan di luar kawasan daerah itu berikutan kekangan perkhidmatan klinik kesihatan sedia ada. Bagi pendapat kami lah, kami harap klinik baru tu kelaknya akan beri banyak manfaat kepada semua rakyat Siburan situ lah. Kita boleh ranggap sebabnya kan situ rakyat Siburan tu dah banyak, so dah maju. So harap klinik tu kelaknya macam ada sedikit macam hospital. So orang lain punya dari tempat area Tapa, area Siburan yang lain boleh pergi klinik baru tu lah. Saya harap dengan klinik baru ini supaya orang berdekatan senang datang sini, tak payah pergi jauh-jauh lagi sekarang. Kami sangat bersyukurlah. Kalau siap klinik baru nanti, kawasan besar, saya harap ianya dapat memberi kemudahan, kesenangan lah kepada penduduk di kawasan Siburan dan sekitarnya lah. Saya berharap dengan klinik baru ini, senanglah kami di Siburan dapat perkhidmatan kesihatan yang lebih bagus. Bagus juga sebab klinik lama sudah usang. Sempit tidak dapat tampung banyak orang. Kalau klinik baru siap, nanti tidak perlu tunggu lama lah dan kawasan pun luas. Klinik kesihatan Siburan baru yang dijangka beroperasi sepenuhnya suku kedua tahun 2023 nanti dijangka akan dapat menampung kehadiran 300 hingga 500 pesakit sehari selain menyediakan kemudahan serta rawatan moden kepada penduduk setempat. Dengan siapnya pembinaan klinik kesihatan Siburan yang baru ini, sudah pasti ia akan memberi manfaat kepada para penduduk setempat yang memerlukan perkhidmatan serta kemudahan kesihatan yang berkualiti sekaligus menjamin kesejahteraan hidup masyarakat di luar bandar khususnya di daerah Siburan ini. Eric Christopher untuk RTM.
Laluan jalan berkeriting di Tanjung Batu yang runtuh akan dibaik pulih dalam tempoh 2 minggu. Ia bagi memastikan laluan itu dapat diakses semula susulan penutupan jalan tersebut yang menimbulkan kesesakan kepada pengguna jalan raya terutama pada waktu puncak. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu, Johnny Pang berkata jalan terbabit perlu ditutup berikutan tahap keseriusan runtuhan berkenaan kepada pengguna jalan yang ingin ke Tanjung Batu atau Kidurong. Akses dari MLNG mana mau pergi Tanjung Batu, orang semua mau limbas itu. So tadi saya ada cakap sama BDS sama DID. Ini memang mau buat masa bikinan. So saya sudah cakap kasih dia 3 hari buat satu temporary access road pergi Tanjung Batu. Ini tempat dia janji 2 minggu memang siap. Beliau berkata demikian semasa melakukan tinjauan di tapak tanah runtuh di Bintulu. Jalan tersebut runtuh pada Selasa dan berdekatan laluan jalan tersebut sedang giat dilaksanakan kerja-kerja pembinaan sistem perparitan besar bagi mengatasi masalah banjir kilat yang kerap melanda kawasan Kampung Asyakirin, Tanjung Batu dan beberapa penempatan di Bintulu sekiranya hujan lebat turun berterusan. Pada masa sama, Johnny turut mengingatkan kontraktor yang menjalankan kerja pembinaan di kawasan berkenaan supaya mengutamakan keselamatan semua pihak. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atika di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa untuk perkembangan.